nak belajar nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Okey, sebenarnya sudut-sudut khas ini adalah sudut yang biasanya ada dekat paksi XY ataupun 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Okey, kalau 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah ataupun 360 darjah, kamu boleh menggunakan kalkulator dan jawapannya adalah antara 0, 1, negatif 1 ataupun infinity. Dia dalam kategori yang ni je jawapan dia. So, kamu masih boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan untuk jenis-jenis sudut yang berikut. Tetapi kalau 30 darjah atau 60 darjah dan 45 darjah, kamu kalau soalannya tanpa menggunakan kalkulator means kamu perlu kenal segitiga ini baru boleh menjawab. Okey. Sebelum kita menjawab segitiga ini, kamu perlu ingat satu je. Memorize lah satu, iaitu sin 30 darjah sama dengan 1/2. Kalau kamu boleh memorize yang ini, dengan menggunakan maklumat ini, kita boleh menjawab yang ini. Okey, contohnya sini adalah 30 darjah. Sini adalah 60 darjah. Okey, so sin 30 darjah, sin adalah tentangan hipotenus. So, tentangan dia 1, hipotenus dia adalah 2. So, automatically yang ini adalah 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 sebab ini adalah sisi. So, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kamu akan dapat 3. So, kamu kena puncakan jawapan dia. So, punca kuasa 3. Ataupun kalau nak senang hafal, 1, 2, punca 3. Okay, biasanya nombor besar ni kita puncakan. Cara hafal lah. Okay. So, kita dah jawab yang ni. Kita dah isi template ni. Sekarang kita boleh menjawab mana-mana sudut. Okey, contohnya 30 darjah, 60 darjah, mana-mana pun kita boleh isi. Tak kisahlah cos 30 ke, sin 30 ke, tan 30 ke, ataupun sin 60, cos 60, tan 60, kita masih boleh menjawab. Okey, cos adalah sebelahan hipotenus. So, sebelahan dia punca 3, hipotenus dia 2. Okey, manakala sin 60 darjah. 60 darjah ada dekat sini. Kalau sin adalah tentangan hipotenus, tentangan dia punca 3, hipotenus dia 2. Okey, contoh kedua saya ambil tan 60 darjah pula. So, tan adalah tentangan sebelahan. So, tentangannya adalah punca 3 bahagi dengan 1. Biasanya bahagi dengan 1 kita tak tulis lah. So, masih sama jawapan dia. Okey, ini cara kita kenal dan labelkan segitiga 30 darjah dengan 60 darjah. Okey, untuk 45 darjah ini lagi senang. Kalau 45 darjah, sini 45 darjah, sini pun 45 darjah. So, kedua-duanya 45 darjah. Bila kedua-duanya sudut yang sama, maka value dekat sini pun sama. Okey, sekarang kita nak cari jawapan untuk hipotenus. Hipotenus means sisi kuasa 2 tambahkan. Okey, so 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kamu akan dapat 2. 2 itu nanti kena puncakan sebab itu cara dia hipotenus. Okey, ataupun 1, 1. Nombor seterusnya adalah 2. Nombor paling besar puncakan. Itu tips untuk hafal ya. Okey, so sin 45 darjah sama dengan sin adalah tentangan hipotenus. Tentangan sekarang adalah, tak kisahlah sin dia duduk kat mana. 45 darjah kamu nak ambil mana satu, tak kisah. Contohnya ambil daripada sini, tentangan dia ada 1, hipotenus dia adalah punca 2. Okey, kita ambil cos. Kita cari cos 45 pula. Cos 45, sebelahan 45 dekat sini, sebelahan di sini, hipotenus di sini. So, 1 punca 2. Okey, tujuan kita cari benda ni adalah untuk kita menjawab soalan-soalan yang tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tetapi untuk menjawab soalan itu, sebelum itu kita perlu tahu
ini adalah satu bulatan. Saya tak lukis bulatan. So, untuk bulatan ini ataupun untuk sudut ini, biasanya ini kosong darjah, ini 90, ini 180, 270 dan 360. Okey, daripada kosong darjah hingga 90 darjah, ini adalah sukuan pertama. Daripada 90 darjah ke 180 darjah, ini adalah sukuan kedua. Dari 180 darjah sehingga 270 darjah, ini adalah sukuan ketiga. Daripada 270 darjah hingga 360 darjah, ini adalah sukuan keempat. So, dalam soalan ini, dalam maklumat ini, kamu perlu tahu lagi satu info. Di sukuan pertama, kesemua sin, cos, tan adalah positif. Di sukuan kedua, hanya sin sahaja positif, tan dan cos adalah negatif. Di sukuan ketiga, tan sahaja positif, sin dan cos adalah negatif. Dan di sukuan keempat, cos sahaja positif, sin dan tan adalah negatif. Okey. Sekarang kita tengok satu contoh soalan. Tanpa menggunakan kalkulator, hitungkan nilai-nilai berikut. Okey, so kita tengok contoh pertama, cos 120 darjah. Okey, first kita lukis dulu cos 120 darjah jatuh di mana. Okey, sampai sini 90, dia lebih sikit. Okey, cos 120 darjah jatuh di sukuan kedua. Okey, biasanya kita hanya boleh cari jawapan untuk sudut-sudut khas sahaja. Kita tak boleh cari jawapan untuk sudut yang bukan sudut khas. Tetapi daripada sudut ini kita boleh cari sudut khas, iaitu cos 180 darjah tolak 120 darjah. Okey, biasanya value di depan ini yang 180 ni kita akan ambil daripada paksi X sahaja. Maksudnya either kosong darjah, 180 darjah atau 360 darjah, 540 darjah dan sebagainya. So, bila dijatuh dekat sukuan kedua, nombor yang paling rapat adalah 180. That's why daripada 180 kita akan tolak 120. Itu step pertama untuk cari sudut khas. Okay, step kedua, kita perlu tentukan di sukuan kedua cos adalah positif atau negatif. Untuk itu kita kena refer pada diagram ini. Di sukuan kedua hanya sin sahaja positif. Oleh itu, cos automatically akan jadi negatif. So, negatif cos 180 darjah tolak 120 darjah. Negatif cos 180 tolak 120 kita akan dapat 60 darjah. 60 darjah merupakan sudut khas. Okey, kita cari jawapan di sini. Okey, kita tak isi. Kita boleh isi cos 60 ada di sini. Cos adalah sebelahan hipotenus. Sebelahan dia adalah 1, hipotenus dia adalah 2. So, cos 60 darjah adalah 1/2. Jawapan cos 120 adalah tanpa menggunakan kalkulator kita akan dapat negatif 1/2. Okey, ini kaedah untuk mendapat jawapan. Okey, contoh kedua. Tan 225. Okey, kita cari dulu tan 225 tu duduk dekat mana. Okey, first kita lukis diagram ni. Sampai sini 180, kena pergi lebih sikit di sukuan ketiga. Okey, so di sukuan ketiga means paksi X sini 180. So 100 tan 225 darjah tolak 180. Okey, kalau di sukuan kedua means kita akan tolak daripada 180. Kalau di sukuan ketiga means kita akan tolak 180. Okey, itu beza dia ya.
Okey, lepas tu kita kena identify di sukuan ketiga tan adalah positif atau negatif. So bila kita refer pada diagram ini, tan di sukuan ketiga adalah positif. So tak perlu buat apa-apa lagi perubahan pada apa-apa calculation untuk soalan ini. Just terus masukkan tan 225 tolak 180 adalah 45 darjah. So, tan 45 darjah. Bila kita refer pada sini, okay, belum isi lagi. So, tan 45. Tan adalah tentangan sebelahan. So, kita akan dapat 1. Okay, so tan 45 darjah adalah jawapan dia 1. Okay, soalan seterusnya sin 420 darjah. Okey, kalau 420 dia melebihi 360, lepas tu naik sikit. Okey. So sin dah buat satu pusingan, maka paksi X yang rapat dengan sukuan pertama adalah 360 darjah. So 420 darjah tolak 360 darjah. Dan sin di sukuan pertama mesti positif sebab semuanya positif di sukuan pertama. Maka sin 420 tolak 360 kita akan dapat 60 darjah. Sin 60 darjah adalah punca 3/2. Okey, just masukkan sahaja. Okey, contoh seterusnya. Cos negatif 240 darjah. Apa maksud negatif di depan ni? Adakah perlu tolak atau apa? Okey, sebenarnya negatif ini menunjukkan biasanya sudut ini kita akan pusing arah melawan jam. Tetapi bila ada negatif, kita akan mengikut jam. Maka negatif 240, so 240 jatuh di sukuan ketiga. Okey, bila dia pusing macam ni, ini adalah 0 darjah, ini 180 darjah. So 240 jatuh di sukuan kedua sebab dia reverse. Okey. Cos macam biasa tadi saya bagi tahu, kalau sukuan kedua kita kena tolak 180. Okey. So 240 darjah tolak 180 darjah. Negatif ini kita tak perlu tulis untuk step kedua sebab negatif ini hanya menentukan arah pergerakan sukuan sahaja. Okey. So step seterusnya kita kena identify cos di sukuan kedua adalah positif atau tidak. So kita refer pada sini. Sukuan kedua hanya sin sahaja positif, maka automatically cos ini adalah negatif. So negatif cos 240 tolak 180 akan dapat 60 darjah. Cos 60 darjah adalah 1/2. So negatif 1/2. Inilah jawapan dia. Okey, harap semua faham. Terima kasih.